Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu sekali lagi, alhamdulillah, iaitu dalam slot kita, itu slot kisah para nabi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat menyambung perbincangan kita dengan berkenaan kisah para nabi. Insya-Allah hari ini kita masuk kepada perbincangan nabi yang baru, iaitu Nabi Saleh alaihi salam. Nabi Saleh alaihi salam. Maaf tak dapat bertemu semalam, anak demam. Alhamdulillah hari ini dah beransur pulih dengan izin Allah. Syukur. Terima kasih banyak-banyak atas doanya. Jadi petang pun tak dapat nak berjumpa, ada urusan lain. Apa pun alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi. Malam ini pun lewat sangat. Janji pukul 9 tapi ada urusan juga. Biasalah kita nak buat benda baik ni, dia ada step-step dia. Dia ada sahaja halangan dia, tapi alhamdulillah dengan izin dia kita dapat bertemu juga pada malam ini. Harap dapat boleh dengar suara saya dengan jelas, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah mempermudahkan segala urusan. Kalau ada apa-apa ni, tuan-tuan boleh komen. Kalau tak dengar suara ke, tuan-tuan boleh bagi tahu saya lah, insya-Allah. Okey, alhamdulillah. Saya lihat dulu. Okey, terima kasih kepada Puan Rosliza. Cakap jelas, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Apabila kita teruskan perbincangan kita berkenaan dengan kisah Saleh alaihi salam dengan kaum dia Samud yang ada terdapat di dalam Al-Quran. Sebelum ni kita telah pun membincangkan berkenaan dengan kaum Nabi Hud, iaitu kaum Ad, yang telah pun dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana kesombongan mereka dan kerana sifat mereka menzalimi orang lain, menzalimi kaum-kaum dia. Jadi kita katakan bahawa kenapa Allah mengazab kaum-kaum ini, kerana apa? Kerana mereka ini bukan sahaja menentang Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi mereka menzalimi orang lain. Itu antara dia. Jadi kita katakan bahawa Allah bukan sengaja hendak mengazab hamba-hambanya, tetapi diazab kerana mereka bukan sahaja ingkar dengan perintah Allah, tetapi mereka menzalimi orang lain dengan menghalang orang lain untuk mengikut agama Allah. Bahkan dikatakan bahawa mereka ini menyebabkan mereka ini memukul dengan keras sekali kepada orang-orang yang di bawah mereka. Mereka adalah pemimpin, mereka adalah pembesar-pembesar yang ada kuasa, menyebabkan orang lain dizalimi dan mentakut untuk mengikut agama Allah, itu kerana takut diancam oleh, sama ada dipukul ataupun diambil hak-hak mereka. Harta-harta mereka mungkin dirampas barangkali. Kerana itu menunjukkan bahawa pembesar-pembesar ini diazab oleh Allah SWT bersama kaum-kaumnya kerana mereka ini mempengaruhi orang lain supaya tidak mengikuti agama Allah, sama ada secara langsung ataupun tidak secara langsung. Jadi kita sambung kepada kisah Nabi yang berikutnya, itu Nabi Saleh AS. Dan seperti mana sebelum kita bermula, saya nak disclaimer sedikit seperti mana kita katakan sebelum ini, iaitu kisah para Nabi kita ni adalah bersih daripada kisah-kisah tambahan. Dia betul-betul semata-mata kita ambil daripada Al-Quran, dan ada tambahan kalau ada pun daripada hadis Nabi SAW. Itu antaranya lah yang hendak kita peringatkan, supaya kita tidak orang kata terlalai dengan cerita-cerita lain, sehingga kita mengabai kisah yang Allah SWT sampaikan kepada kita. Bukan bermaksud kita mengatakan bahawa semua kisah-kisah tambahan itu salah. Sebab Nabi sendiri membenarkan menyampaikan kisah daripada Israeliat, tetapi kita beri keutamaan kepada wahyu Allah terlebih dahulu. Itu sikap kita. Cinta kita kepada Allah SWT menyebabkan kita mendahului wahyu dia, kemudian baru kita lihat kepada pandangan-pandangan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala telah pun membangkitkan Saleh. Kita kalau bahasa Melayu kita panggil Saleh. Sebab tu ada artis nama Saleh, kan? Tapi sebenarnya yang benar ialah Saleh. Saleh maknanya orang yang baik lah, suatu kebaikan. Kan kita kata islah, pulihan. Kalau kita nak baiki sesuatu pun, kita datang untuk apa? Tuslih sayyarati, supaya kamu dapat membaiki kereta lah, lebih kurang lah. Supaya apa? Memperbaiki kereta.
Tuslih itu maknanya memperbaiki. Yuslih, dia memperbaiki. Lebih kuranglah maksud dia. Jadi soleh adalah orang yang baik. Jadi Allah suka orang yang buat apa? Buat kebaikan. Orang yang buat kebaikan. Bukan orang yang mufsidin, tetapi orang yang membuat kebaikan. Jadi Allah membangkitkan Nabi, seorang Nabi yang namanya sendiri menunjukkan bahawa dia adalah seorang yang membuat perkara yang baik. Nama kita baik, tak semestinya kita baik. Tapi para Nabi, namanya baik melambangkan sifat dia sendiri. Jadi Allah SWT membangkitkan Saleh AS sebagai apa tuan-tuan? Sebagai seorang Nabi dan Rasul. Itu dia. Kepada siapa? Kepada kaum dia sendiri. Iaitu kaum Samud. Kenapa didatangkan kepada kaum sendiri? Supaya mereka faham, mereka kenal, supaya mereka mudah terima. Orang susah nak terima apa? Nak terima orang luar. Orang luar tak faham kita punya adat istiadat. Orang luar tak faham kita punya pemikiran. Jadi Allah datangkan daripada kaum mereka sendiri supaya mereka mudah terima. Jadi itu rahmat Allah SWT. Seperti mana Nabi Hud AS, Saleh AS malangnya turut ditentang oleh pembesar-pembesar daripada kalangan kaum dia sendiri. Bukan orang lain. Kenapa Allah datangkan kisah-kisah ini? Supaya pujukan kepada Rasulullah SAW yang sedih kerana dia ditentang oleh kaum kerabat dia sendiri. Sebelum ini Rasulullah SAW disayangi. Disayangi, bahkan ada sirah mengatakan bahawa ketika berteligah hanya orang-orang Arab musyrikin ini, orang Quraisy ini, ketika Kaabah itu runtuh, ada dalam sirah, kemudian mereka nak cari pandangan siapa yang patut mendirikan Kaabah itu, mendetak batu asas itu. Mereka bergaduh, bertelagah, akhirnya mereka tunggu siapa yang orang pertama, maka yang datang itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka gelar sendiri sebagai Al-Amin, orang yang dipercayai. Jadi akhirnya mereka ini ditentang, Nabi Muhammad sendiri ditentang sallallahu alaihi wasallam, ditentang kerana apa? Kerana dia membawa kebenaran. Begitulah juga dengan kisah Saleh ini. Kisah Nabi Saleh AS, kisah Hud, didatangkan kisah-kisah ini nak tunjuk kepada Rasulullah, engkau tak berseorangan wahai Muhammad. Kerana apa? Ini adalah sunatullah, orang-orang sebelum kamu ditentang seperti kamu kerana membawa apa? Kebenaran. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin namun mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Tidaklah mereka ini dari kalangan orang kafir sama ada ahli kitab, orang musyrikin, mereka ini datang apa? Mereka menentang setelah telah datangnya apa? Bayyinah, bukti yang nyata. Yang itu. Jadi Nabi Muhammad tidak berseorangan. Ini adalah sunatullah. Jadi dan kisah Saleh AS dan kaum Samud ini juga terdapat dalam banyak surah. Allah datang Nabi itu tidak berseorangan. Nabi ini tidak gila. Kau benar-benar Rasul. Benar-benar Rasul seperti mana Hud. Seperti mana Saleh. Mereka ditentang juga. Jadi setelah mana kaum Hud AS ini dihapuskan, maka berbakilah kaum Hud AS yang beriman hidup bersama baginda. Kita lihat sebelum ni. Kita tak tahu bila Nabi Hud AS wafat. Kita tak tahu apa jadi dengan kaum Hud AS. Adakah masih beriman ke semuanya atau tidak, atau adakah setelah setelah semua kaum yang beriman itu mati, meninggal, wafat, setelah Nabi Hud pun wafat, semuanya diganti dengan generasi baru yang tidak beriman. Wallahu alam, kita tak tahu. Dari segi sejarah ada yang lebih pakar daripada saya lah di perkara ini. Tapi kita konsentrate tentang pengajian inilah, kita nak lihat kepada pengajaran dia. Okey, baik. Jadi yang pasti adalah dalam Al-Quran, Allah kebiasaannya bila Allah cerita berkenaan dengan Nabi Saleh, Allah cerita berkenaan dengan Nabi Saleh di mana kaumnya ialah Samud, mereka ini majoriti mereka tidak mengikut petunjuk Allah SWT. Bila Allah cerita juga berkenaan dengan Nabi Hud, Allah akan cerita berkenaan dengan Nabi Saleh. Dan berkenaan Samud ini majoriti mereka tidak mengikut petunjuk Allah SWT. Dan dikatakan, kalau saya rujuk dalam kitab oleh Dr. Salah Khalidi, apa yang dikatakan bahawa mereka ini seperti mana kaum Ad merupakan bangsa Arab. Itu pasti. Dan mereka ini bertutur juga dalam bahasa Arab. Mereka bertutur dalam bahasa Arab. Mereka ini dalam Al-Quran dikatakan bahawa setiap kali cerita pasal, sebenarnya yang kita kata tadi, setiap kali cerita pasal kaum Ad, kaum Nabi Hud, pasti selepas itu ceritanya berkenaan dengan Nabi Saleh. Begitu urutan dia.
Jadi mereka ni muncul selepas kaum Ad. Kita andai macam tu. Ini seperti mana, bukan kata pandangan saya ni, seperti mana yang dirakamkan dalam Al-Quran. Kita boleh rujuk dalam surah Al-A'raf, ayat 74, muka surat 160. Saya bacakan terjemahan saja. Supaya kita tak terlampau lama lah. Kemudian nak tidur pula, mungkin esok ada urusan masing-masing. Dan ingatlah kata Allah, ketika dia menjadikan kamu khalifah setelah kamu di bumi. Allah rakamkan perkataan Nabi Saleh ketika tengah berdakwah menyeru kaum dia. Allah kata rakamkan Nabi Saleh kata apa? Ingatlah ketika dia iaitu Allah menjadikan kamu khalifah, yakni pengganti perbesar setelah apa? Kaum Ad, dan menempatkan kamu di muka bumi ni. Di tanah yang rata ni kamu buat apa? Dirikan istana-istana. Dan di bukit-bukit tu kamu menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Itu cara dia. Uslub dakwah, teknik dakwah yang Nabi Saleh gunakan. Seperti mana Nabi-Nabi sebelum ini yang kita baca, kita ceritakan. Dia gunakan teknik, baginda gunakan teknik bagi tahu kenang nikmat Allah SWT. Kenang dulu nikmat Allah SWT, bagi berfikir sedikit. Ingat, kita kan cakap kan, mak ayah tu dah, kalau kita kata mak ayah, ingat jasa mak ayah. Janganlah kamu conteng arang ke muka ibu dan ayah misal kita. Orang akan ulang perkara tersebut. Jadi begitulah dengan Allah, lagi-lagilah kita nak ingatkan. Nabi Saleh ni ingatlah jasa Allah SWT. Buat apa? Telah mendetakkan kalian, beri kalian nikmat, letak kalian di muka bumi, kalian dirikan istana-istana dengan izin Allah. Kamu pahat gunung ganang, bukit bukau jadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah. Kita nak kenal Allah, kita bukan ancam dulu. Kita ingatkan dengan rahmat Allah. Allah kenalkan nama dalam Al-Fatihah, Allah kenalkan apa-apa? Kenalkan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu. Allah punya kemurkaan Allah itu, rahmat Allah itu mengalah kemurkaan dia. Itu. Allah takkan sekali-kali datangkan, hapuskan azab kaum-kaum yang degil ini, yang ingkar ini, selagi mana tak didatangkan sekurang-kurangnya seorang Rasul. Itu dulu. Ini pengenalan lah dengan Nabi Saleh. Jadi di manakah kaum Samud ini tinggal? Al-Quran memberitahu kepada kita keadaan pertempatan mereka ni. Lebih kuranglah Al-Quran jelaskan. Mereka ini tinggal, kita boleh rujuk surah Al-Fajr ayat 9 muka surat 593. Kata Allah, kita terjemahkan, kita baca terjemahan dia. Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah. Seterusnya kita dapat lihat juga mereka ini merupakan penduduk lembah yang mampu menebuk gunung-gunung untuk dijadikan rumah. Hebatnya mereka ini. Rujuk juga surah Al-Hijj ayat 80-82 muka surat 266. Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijj, dikatakan Hijj, ahli sejarah mengatakan bahawa dikatakan kawasan ini terletak di antara Wadi Qura, di antara Madinah dan Suriah. Wallahu a'lam. Benar-benar mereka ini telah mendustakan para rasul dan kami telah mendatangkan mereka tanda-tanda kami. Tanda kebesaran Allah. Tetapi mereka sering berpaling daripadanya dan mereka memahat rumah-rumah daripada gunung-gunung dengan rasa selamat. Berkenaan tempat tinggal mereka dirakamkan lagi dalam surah Asy-Syura ayat 149 muka surat 373. Dan kamu memahat dengan tekun sebahagian gunung ganang untuk dijadikan rumah-rumah yang cantik. Diterjemahkan oleh penterjemah sebagai terampil, yang berketerampilan. Maksudnya tersegam indah. Menjadi, boleh kita katakan menjadi tanda mercu, tanda kehebatan mereka kaum Samud ini. Jadi kita dapat lihat bahawa mereka ini, kaum Samud ini tinggal di mana? Tinggal di lembah Hijr. Berkemampuan menebuk pahat gunung ganang untuk jadi apa? Rumah. Yang kita katakan tersegam indah, berketerampilan. Yakni macam kita katakan sangat cantik lah. Tersegam indah bahasa kita. Jadi rumah tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan mereka ini ada kemahiran, skill yang cukup tinggi. Malangnya seperti mana kaum-kaum sebelum ini, kehebatan mereka ini menyebabkan mereka menjadi sombong. Menyebabkan mereka melampaui batas. Itu dia.
Sebab tu Nabi Soleh ini datang untuk menyelamatkan mereka supaya mereka ini tidak jadi orang yang sombong, supaya mereka ini tidak jadi orang yang melampaui batas. Itu Allah takkan biarkan manusia ini tenggelam dalam tanpa diberi manual book, tanpa didatangkan para utusan. Zaman kita tak ada para Nabi Rasul, tapi ada Quran, ada hadis Nabi. Ada para asatizah yang mengingatkan kita. Ada adik-beradik. Ada orang-orang sekeliling. Ada jiran-jiran yang mengingatkan kita. Jadi itu adalah antara yang rahmat Allah ialah kita ada orang sekeliling ataupun ada buku, ada asatizah yang sentiasa mengingatkan kita. Itu kata tazkirah. Tazkiratan liman yahsha. Siapa? Petunjuk bagi orang-orang yang tak takut kepada Allah SWT. Jadi diingatkan mereka tentang asal usul kejadian mereka kerana apa? Agar mereka insaf dan kembali kepada agama Allah. Tuan-tuan boleh rujuk surah Hud ayat 61 muka surat 228. Dan kepada kaum Samud, kami utuskan saudara mereka, siapa? Saleh. Saudara mereka sendiri, orang yang mereka kenali. Dia berkata, wahai kaumku, ini nak memujuk. Ya kaum, wahai kaumku, sembahlah Allah. Nampak? Sembah Allah. Bukan Nabi Saleh nak ikut masuk grup aku, jom. Bukan. Masuk kumpulan aku, bukan. Masuk apa? Sembahlah Allah dulu. Itu penting. Tak penting kita nak ikut jenama yang mana, tak penting. Yang penting ikut Allah. Tak nak ikut saya pun tak apa. Tak nak ikut sesiapa pun tak apa. Yang penting ikut orang yang boleh membawa kita kepada Allah SWT. Jadi sembahlah Allah, tak ada Tuhan bagimu selainnya. Dia telah menciptakanmu daripada bumi. Nampak? Kalian dirikan apa? Rumah-rumah istana tu atas bumi, sedangkan kalian tu sendiri sebenarnya datang daripada bumi. Nampak? Dan menghendaki memakmurkannya. Allah jadikan kamu dari bumi dan Allah jadikan orang yang didirikan bumi itu memakmurkan bumi sebagai penghormatan. Nampak? Bumi kita dijadikan daripada tanah. Dan kita sendiri yang memakmurkan tanah sebab Allah bagi kita penghormatan. Allah nak naikkan darjat kita. Jadi, mohonlah keampunan kepadanya. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat dan memperkenankan, iaitu doa hamba-hambanya. Jadi, Nabi Saleh ajar kalian ni daripada tanah. Dia nak ingatkan kejadian sebenarnya. Jangan lupa, jangan sombong, kalian datang dari bawah. Allah yang bagi kalian ini mengolah bumi ini. Maka beristighfarlah kepada Allah SWT. Kembalilah kepada Allah. Rahmat sangat luas. Walaupun kalian telah mensyirikkan Allah, kalian sombong pun tak apa. Yang penting kalian bertaubat sebelum kalian pergi. Masih ada ruang, masih ada peluang. Jika kalian mahu beriman. Jika kalian mahu kembali kepada Allah SWT. Pintu Allah sentiasa terbuka untuk kita, untuk kalian. Jadi berkenaan dengan kaum Samud ini, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Berkenaan dengan kaum Samud ini ada diriwayatkan juga dalam hadis pada zaman Rasulullah SAW, baginda pernah pergi ke tempat seperti itu, yakni seperti kawasan Samud ini, ketika baginda hendak berangkat ke Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang telah berkata Rasulullah SAW ketika berada di Hish, yakni daerah kaum Samud, maka baginda pernah bersabda, maksudnya, janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang diseksa itu kecuali jika kalian dalam keadaan menangis. Jika tidak dapat menangis, maka janganlah kalian memasukinya, dikhawatiri kalian tertimpa seperti apa yang telah menimpa mereka. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Jadi maksudnya, kesan mereka ini, kaum Samud ini diazab ni, Rasulullah dan sahabat melihat. Jadi kalau kalian ini, bahkan Al-Quran berkata, kalian masih lihat kesan-kesan ini. Adakah kalian, wahai orang Arab Quraisy, adakah kalian hendak diazab seperti mana kaum Samud ini diazab? Sedangkan kalian lalu pun berdagang, kalian lihat pun tempat ini. Adakah itu tidak membuka hati kalian supaya beriman kepada Allah? Ataupun sekurang-kurangnya kalian takut untuk menzalimi orang lain? Itu. Jadi kita melancung, kita berjalan ke tempat mana pun, bukan sekadar kita bergembira, tapi untuk kita kembali kepada Allah SWT. Kita lihat kebesaran Allah dan kita lihat juga kalau ada kesan-kesan seperti ini yang ada orang terdahulu yang diazab atau tempat yang musnah, kita khawatir.
kalau tempat itu berlaku pada kita. Kita lihat tempat ada orang kena gempa bumi. Bukan azab pun. Mungkin bukan azab. Sekadar orang yang apa yang kita panggil sebagai gempa bumi misal. Tetapi biarlah dia jadi pengajaran kepada kita. Janganlah negara kita mengalami perkara yang sama. Kita jaranglah adalah sedikit kegagalan. Itu pun hasil daripada negara jiran sebelah. Tapi kita tidak ada betul-betul gempa bumi. Tapi janganlah kita ada. Allah sekarang pun uji kita dengan virus misal. Seluruh dunia kena. Walaupun kita kata tak semestinya ia adalah azab. Tapi biarlah sebagai peringatan. Tazkirah untuk diri kita sendiri. Supaya kita kembali kepada Allah SWT. Betapa kerdilnya kita di hadapan Allah SWT. Bila Allah datangkan satu ujian. Habis lumpuh. Ekonomi lumpuh. Semua lumpuh. Tak boleh nak buat apa-apa. Yang itu. Jadi kita kata kemudian diriwayatkan tadi, hadis tadi, setelah Rasulullah kata macam tadi, jangan kamu masuk melainkan dalam keadaan menangis. Kemudian diriwayatkan bahawa baginda menutup kepala dan menyuruh kenderaannya bergerak laju sehinggalah dapat meninggalkan kawasan tersebut. Mana dekat cepat-cepat je. Ada riwayat Nabi minum di kawasan itu, kalau tak silap saya, tuan-tuan boleh betulkan. Kemudian cepat-cepat saja Nabi beredar daripada situ. Tak nak duduk jauh-jauh tempat yang diazab oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Jadi kita terus pergi kepada dakwah Nabi Saleh kepada kaumnya, iaitu kaum Samud. Kaum Samud ni tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah, seperti mana dalam Al-Quran telah diriwayatkan bahawa mereka telah mendustakan Rasul mereka. Ketika saudara mereka Saleh alaihissalam berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak mahu bertakwa? Mengapa kamu tidak mahu mengikut jalan-jalan Allah? Adakah susah sangat kamu nak ikut jalan Allah? Adakah Allah meminta kamu bayaran kepada oksigen yang diberi? Adakah Allah menyusahkan kalian dengan pelbagai ibadah sehingga kalian tak boleh nak boleh kembali kepada Allah, sedangkan ibadah yang Allah bagi pada kalian untuk kebaikan kalian juga? Kemudian itu yang saya tambahlah semaksudnya. Tapi cuma Nabi Saleh tanya, kenapa kamu tak bertakwa? Kenapa kamu tak ikut suruhan Allah SWT? Sesungguhnya kata Nabi Saleh, aku ini seorang Rasul kepercayaan. Maknanya Al-Amin lah yang dipercayai. Sebenarnya Rasulullah. Bukan orang yang datang untuk mendusta. Bukan scammer. Jadi maka bertakwalah kepada Allah. Dan taatlah kepada aku. Baru Nabi SAW kata taat. Taat apa? Ikut cakap aku. Ikut cakap apa aku? Cakap untuk sembah Allah SWT. Bukan ikut cakap aku untuk masuk grup aku. Bukan. Supaya kalian memperhambakan diri kepada Allah. Dengar cakap aku. Aku nak ajar kalian macam mana nak beribadah kepada Allah. Bukannya kalian menyembah berhala-berhala yang tak mampu mempertahankan diri mereka sendiri. Tak boleh bagi mudarat kepada diri sendiri. Tak boleh mudarat kepada orang lain. Tak boleh bagi manfaat kepada diri sendiri. Tak boleh bagi manfaat kepada orang lain. Dan kata Saleh lagi alaihissalam, dan aku tidak meminta suatu balasan kepadamu atas apa? Atas ajakan itu. Upah aku, bayaran aku, hanyalah daripada Tuhan seluruh alam. Maksudnya aku tak kenakan mana-mana, aku tak kenakan fees pun. Yuran pun. Tak ada. Free of charge. Itu pun kalian tak nak ikut. Tuan-tuan boleh ikut rujuk surah Asy-Syu'ara ayat 141 hingga 144 muka surat 373. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang rahmati Allah SWT. Kita pelik ya tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan saya bagi satu perbandingan. Kalau ada orang ajak kita untuk buat sesuatu yang elok, kemudian dia kata dia akan bagi ganjaran. Ganjaran apa? Seperti rezeki yang tak putus-putus ke, hidup bahagia, kekal abadi ke. Adakah kita perlu marah kepada orang tu? Ataupun kita bagi simple example lah, perbandingan yang mudah. Orang datang nak belanja kita makan. Kita nak marah kat dia ke? Pelik. Orang nak bagi kita kereta percuma, kita nak marah kat dia ke? Kalau kita nak tolak, tolaklah. Tapi kita tolak dengan baik. Orang nak ajak kita masuk syurga. Orang nak ajak kita supaya Allah bagi rezeki. Allah tambah rezeki. Takkan kita nak marah kepada orang tu. Orang ajak buat benda baik. Kalau kita tak boleh terima, orang nak ajak kembali kepada Quran dan Sunnah. Adakah perkara itu salah sehingga kita perlu marah? Mungkin kita ada pandangan yang berbeza, tapi kita perlu marah ke? Tak perlu. Sebab dia ajak kita buat benda yang baik. Yang itu. Jadi kita katakan bahawa Nabi Saleh ni dia ajak. Ajak je. Dia tak paksa pun. Jadi kenapa mereka ni seperti mana Nabi Nuh, kenapa seperti Nabi Hud, mereka ini perlu ditolak. Mereka kata mereka
tak minta upah. Mereka tak kenakan yuran. Mereka tak kenakan sebarang apa-apa ganjaran. Mereka tak minta apa-apa pulangan. Bayaran yang mereka minta, termasuk Nabi Soleh kata, bayaran yang baginda nak, ganjaran yang dia nak, hanya daripada Allah SWT. Jadi kita buat satu benda, kita ikhlas kepada Allah SWT. Kita tak nak bincangkan boleh ke tidak meminta bayaran untuk memberi ilmu. Tetapi apa yang kita katakan di sini, para Nabi mereka tak minta. Ini bukan soal halal ke haram. Ini bukan soal boleh ke tak boleh. Ini soal mereka membuat keputusan seperti mana Allah mengarah kepada mereka supaya tidak meminta sebarang bayaran. Yang itu ada. Mereka ada ganjaran-ganjaran lain. Tetapi mereka tidak meminta bayaran daripada apa yang mereka buat. Yang itu. Jadi bagi mereka, sebab apa? Kenapa tak mintakannya bayaran? Sebab kalau mereka letak bayaran, confirm tak terima. Tak letak bayaran pun tak terima, apatah lagi kalau letak bayaran. Itu. Jadi Nabi Soleh nak cakap, seolah Nabi Soleh nak cakap, aku datang ni sebab Allah yang suruh. Bukan aku saja nak kacau hidup kalian lah, bahasa kita. Itu. Jadi setelah nampak tuan-tuan, puan-puan, muslimat yang dirahmati Allah, dan nampak ada penentangan, dan nampak ada pengingkaran yang nyata, apa berlaku? Nabi Soleh tak boleh nak pujuk, beri amaran pula. Itu dia. Dakwah ni dia tak semestinya perlu lembut. Ada masa lembut, ada masa keras. Jangan lembut sahaja, nanti jadi macam tak jadi apa-apa. Yang keras sahaja, nanti nak manusia stres. Jadi kena level. Guna cara yang berbeza-beza. Dan guna cara yang sama sahaja sentiasa akan buat manusia jadi boring atau menyampah. Kata-kata Nabi Soleh, adakah kamu fikir? Adakah kamu fikir? Dia tak tuduh tau. Dia bertanya je. Dia tanya. Dia tanya. Supaya apa? Supaya manusia ini berfikir. Dia tak buat tuduhan. Dia kata, adakah kamu fikir? Maknanya kalau aku salah anggap, maknanya, sorry, jangan salahkan aku. Aku cuma agak-agak je ni. Itu cara dia cara uslub dia, teknik yang dia gunakan. Supaya orang tak boleh salahkan dia. Dia tanya soalan. Adakah kamu fikir kamu akan dibiarkan tinggal di sini dengan selamat? Di dalam kebun-kebun dan mata air dan tanaman-tanaman dan pohon-pohon kurma yang mayangnya lembut? Dan kamu pahat dengan tekun sebahagian gunung ganang untuk dijadikan rumah-rumah. Nabi Soleh cakap, bagi mereka ingat nikmat-nikmat Allah sekali lagi, tapi dia nak cakap, siapa yang bagi semua ni? Adakah kamu rasa kamu akan selamat begitu sahaja kalau kamu nak menentang Allah SWT? Sedangkan dialah yang telah memberi segala kemewahan, segala nikmat ini. Dan kata Nabi Soleh lagi, mengajak pula, memujuk pula, minta maaf, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada aku. Jadi kita dapat lihat betapa berseninya lah teknik dakwah yang Nabi Soleh gunakan. Maknanya bukan terus ancam, bukan terus marah ataupun merajuk ke, tak ada. Dia guna pelbagai teknik supaya manusia boleh berfikir. Baginda mengancam, bagi amaran, tetapi baginda beri amaran dengan bentuk pertanyaan, bukan tuduhan, supaya kaum dia berfikir. Dengan apa? Dengan akal yang sihat, akal sihat dan akal yang waras. Itu dia. Jadi kita dapat lihat pula seterusnya kemudian dalam ayat berikutnya, ayat 151 dan 152, baginda berkata, dan janganlah kamu mentaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang berbuat kerosakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan. Sini dia buat supaya manusia hidup dalam keadaan apa? Dalam keadaan merdeka. Hamba Allah ini merdeka. Jadi Nabi Soleh nak ajak, kalau kalian tak nak jadi hamba Allah, kalian nak jadi hamba siapa? Manusia, dia tinggalkan perhambaan kepada Allah, dia akan pergi kepada perhambaan lain. Itu dia Allah nak ajak. Nabi Soleh ajak kepada kaum dia. Kenapa kalian nak taat kepada orang yang melampaui batas tu? Kenapa kalian nak taat kepada orang yang buat kerosakan di muka bumi dan akan ajak kalian rosak bersama kamu, bersama mereka? Dan dia tak datangkan sebarang kebaikan. Sedangkan Allah bagi kamu kebun-kebun, Allah bagi kamu keupayaan, Allah bagi kamu oksigen. Kalau kita katakan zaman kita sekarang ini, kita boleh fikir dengan lebih jauh. Allah bagi kita matahari, Allah bagi kita bulan. Allah bagi kita kenderaan, Allah bagi kita internet. Kenapa kita nak pergi kepada orang yang merosakkan alam, orang yang menyebabkan kita susah sekarang dan susah nanti? Nak jadi hamba kena jadi hamba siapa? Jadi hamba Allah. Saya ingat orang pertama yang mengenalkan saya berkenaan tafsir, Ustaz Kasfu Nazir. Dia mengajar di Masjid Bukit Damansara. Sekarang pun masih mengajar. Semoga Allah
sentiasa menjaga dia, merahmati dia. Masih sihat lagi, alhamdulillah. Dia kata apa? Kita ni, dia cakap kat semua orang lah, bukan kat saya. Tapi saya duduk dekat lah dengan dia. Kira antara guru yang pertama mengenalkan berkenaan dengan Quran ni. Dia kata, kalau kita nak ambil hati manusia, ada ramai manusia yang kita nak ambil hati. Kalau kita nak ambil hati Allah, bukanlah kata Allah ada hati, kita nak kata penggunaan perkataan lah. Okey? Kalau kita nak ambil hati Allah, senang. Sebab Allah tu satu je. Allah tu Esa. Allah fix dah. Dia tak bertukar-tukar. Tak ada dia kata sekejap kena hadap ke maghrib, sekejap hari ni Zuhur 4, esok 3 lah, esok 1 pula. Tak ada. Fix dah. Allah kata buat macam ni masuk syurga. Kan mudah. Manusia ni selera beza-beza. Hari ni suka makan nasi biryani, ada orang tak suka, ada orang suka makan kambing. Ada orang nampak kambing berjalan pun dah terliur dah. Ada orang tak boleh kambing sebab hamis. Jadi berbeza kata kemahuan. Susah nak ambil hati manusia. Jadi sepatutnya kita ambil hati Allah SWT. Sepatutnya kita ikut Allah, bukan ikut orang lain. Kalau kita nak cari keredaan Allah, keredaan manusia, sampai bila pun kita tak akan dapat keredaan manusia. Carilah keredaan Allah, itu lagi mudah. Apabila kita cari keredaan Allah, kita akan dapat keredaan makhluk-makhluk yang lain. InsyaAllah. Begitu. Jadi kita lihat pada ayat ini, di mana kaum Saleh alaihissalam ini ada yang mempengaruhi mereka. Mereka jahat bukan suka-suka. Biasalah macam tu. Kadang-kadang kita lihat orang manusia-manusia ni dia bertambah galak. Dia nak bergaduh dalam internet ni sebab ada penyokong. Kalau tak ada penyokong, dia tak galak. Yang tu. Siapakah yang merosakkan mereka ni sebenarnya? Mereka saling merosakkan diri mereka sendiri. Mesti ada. Mesti ada orang yang kita nak ambil hati. Sebab tu kita kata jadi hamba Allah SWT itu mudah. Itu dia. Jadi di mana kaum soleh ini ada yang mempengaruhi mereka, maka soleh kata kenapa nak ikut orang macam tu. Kenapa nak ikut orang sangat? Kena jadi diri sendiri ke? Allah tak suruh jadi diri sendiri. Allah suruh jadi seperti mana yang apa Allah nak. Yang itu. Kita tak ikut orang, kita tak ikut nafsu kita, kita ikut Allah SWT. Yang itu. Kenapa kena ikut orang yang tak buat kebaikan? Kenapa kena ikut orang yang buat kerosakan? Itu. Bermaksud sedang Allah SWT sendiri telah membuat kebaikan yang banyak untuk mereka. Namun mereka balas seruan dakwah ini dengan kata-kata apa? Nabi Soleh buka fikiran mereka. Kenapa ikut orang yang buat susah kita? Ikutlah orang yang bagi kita kebaikan. Itu Allah SWT. Tapi malangnya mereka telah tertutup hati mereka ini. Mereka kata mereka balas seruan dakwah Nabi Soleh ini dengan apa? Mereka kata, sesungguhnya engkau termasuk dalam kalangan orang yang terkena sihir. Maksudnya engkau ni dah gila. Engkau ni dah kena guna-guna. Tapi siapa orang yang sihir dia? Tak tahu. Siapa orang ni yang menyihir Nabi Soleh ini? Sehingga terbayang-bayang syurga. Sehingga terbayang azab Allah SWT. Apa yang Nabi Soleh dapat? Siapa sebenarnya yang menyihir dia ni? Tak dapat dibawa orang yang menyihir. Kalau disihir, mesti ada yang menyihir. Begitu. Okey? Ini boleh rujuk dalam surah Asy-Syu'ara ayat 153. Kenapa mereka tuduh sebagai seorang penyihir? Kerana mereka dah kalah hujah. Mereka tahu kebenaran tetapi mereka tak mau ikut sebab mereka nak ikut orang lain. Sebab tu kita kata tuan-tuan, ini sebenarnya yang perlu kita tanamkan untuk diri kita sendiri dan juga anak-anak kita. Kita kena ajar betul-betul jangan ikut orang. Jangan ikut orang kebanyakan. Ikut kebenaran. Macam mana pun kita dalam golongan minoriti, kita tetap ikut kebenaran. Kerana apa? Islam itu datang dalam keadaan terasing, lebih kurang maksud hadis, dan dia akan kembali terasing. Orang yang ikut agama Allah mungkin akan ditentang. Biasa. Itu sunnatullah. Tetapi kelak akan berada di mana? Kalau dengan izin Allah, kalau konsisten istiqamah, ikhlas, akan berada di syurga yang kekal abadi. Kalau kita lihat, ini seperti mana tuduhan-tuduhan terhadap Nabi Soleh ini, sebagai orang yang penyihir, ataupun kena sihir, ini seperti mana Arab musyrikin dia kata kepada Rasulullah lah. Dirakamkan, sebab maksudnya nak kata apa? Mereka kata bahawa Nabi Soleh ini adalah orang yang terkena sihir dan mereka mengatakan bahawa Nabi Soleh ini juga dalam ayat lain orang biasa je. Sebab tu dalam surah Al-Furqan ayat 7 muka surat 360. Mereka berkata mengapa Rasul yakni Nabi Muhammad ini makan makanan dan berjalan-jalan di pasar-pasar.
Mengapa malaikat tidak diturunkan kepadanya agar malaikat itu memberi peringatan bersama baginda? Yang itu. Maksudnya mereka tak ikut Nabi Saleh, dan mereka orang Arab Quraisy tak ikut Nabi Muhammad kerana pertama orang biasa je. Tak ada keajaiban. Tiba-tiba bawa keajaiban, mereka kata apa? Pembawa sihir ataupun terkena sihir. Sebab apa? Sebab dakalahu hujah. Begitulah tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, sedikit sebanyaklah yang kita dapat sampaikan. Minta maaf kalau tak teratur. Biasalah, kita bukan orang pandai sangat. Hanya menyampaikan ayat-ayat Allah. Kisah para Nabi ini mudah-mudahan ada manfaat. Mudah-mudahan boleh kita ambil sebagai pengajaran. Antara pengajarannya ialah janganlah kita menjadikan orang lain sebagai kita punya pemimpin selagi mana dia tak bawa kita kepada kebaikan. Ikutlah mereka apa yang baik, tapis mana yang baik, ikut. Yang baik itu semua datang daripada Allah SWT. Tetapi kalau ada yang tak betul tu, kita tinggalkan. Kerana apa? Jadilah hamba kepada Allah SWT semata-mata. Kerana jadi hamba Allah itu adalah hamba yang mendekar. Kita tidak dikongkong oleh sesiapa. Kita sembah Allah, kita dapat ganjaran. Kita bersedekah seperti mana Allah suruh, kita dapat balasan di dunia dan juga di akhirat. Wallahu a'lam. Dan juga janganlah dengan kemahiran yang kita ada seperti mana kita katakan sebelum ini menyebabkan kita sombong dan menyebabkan kita menolak kebenaran. Dan jangan kerana orang lain tu nampak lebih tidak cerdik dari kita tolak kebenaran walaupun apa yang dia bawa kepada kita itu nasihat kepada kita itu satu yang benar. Wallahu a'lam. Semoga Allah sentiasa memberi kelapangan kepada dada kita untuk menerima sebarang teguran, dan sebaik-baik Allah jadikan kita orang kaya jiwa kita, kaya material kita, tetapi kita tidak meninggalkan Allah SWT. Sebaliknya kita menjadi hamba yang bertambah bersyukur. Itu yang kita doakan kepada Allah SWT. Demikian sahaja pertemuan kita untuk hari ini. InsyaAllah mungkin kita tak dapat bertemu siang hari dah, sebab kerja pun dah semakin bertambah. Sekarang pun sama belajar lagi apa. InsyaAllah kita minta doa kepada Allah. Kalau seboleh-bolehnya kita boleh jumpa at least kurang-kurangnya seminggu sekali ke. Hari Jumaat macam ni ke. Pukul 9 insyaAllah. Saya cubalah insyaAllah. Doakan semudah-mudahan Allah mempermudahkan urusan kita. Tolong share dan sebar-sebarkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada salah sebarang silap, boleh letak dalam ruangan komen. Dan juga betulkan saya teruslah. Jangan betul kat saya belakang-belakang, bagi tahu kat Facebook orang lain, bagi tahu saya direct supaya saya tahu, supaya saya boleh betulkan terus. Itu lebih baik dan itu lebih manis. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana sudi mendengar. Kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu tuan-tuan, saya terlupa. Jangan lupa bersama dengan saya insya-Allah hari Ahad ini. Asalnya saya nak buat dalam pukul 9.30 atau 10 macam tu. Tapi saya ada urusan lain, urusan belajar. Sebab ada urusan dengan pihak OUM Universiti. Jadi saya tukar kepada pukul 2. Dan kita daripada Al-Biqai Training Center kita bercadang untuk bagi kuliah ini insya-Allah surah Al-Hujurat hari Ahad. Pukul 2 petang insya-Allah selama 2 jam sampai pukul 4. Kita akan bagi kuliah ni secara percuma lah. Supaya semua orang boleh tengok. Yang itu. Itu lebih penting. Mula-mula kita charge. Tak yuran. Tapi kita katakan kita bagi biar semua orang boleh tengok. InsyaAllah nanti kita akan iklankan. Sebentar lagi atau esok insyaAllah. Kita akan live nanti. Kita kata webinar lah lebih kurang macam tu kan. Semua orang buat, kita pun buat lah. Ni ikut orang benda baik tak apa. Jadi kita buat insyaAllah hari Ahad. Kita akan ke udara live. Saya akan sampaikan surah Al-Hujurat. Iaitu pada pukul 2 di page Al-Biqai Training Center. Nanti saya bagikan iklan dia insyaAllah. Dan topik kita yang kita nak bincangkanlah berkenaan dengan media sosial. Okey, bagaimana kita nak beramal dengan surah Al-Hujurat dengan supaya kita beramal dengan surah Al-Hujurat ni supaya kita macam mana kita nak bermuamalat menggunakan media sosial ni. Begitu. Maksudnya kita nak beramal dengan surah Al-Hujurat, bagaimana adab-adab kita dalam kita main internet ni lah. Sama ada Facebook ke, Instagram ke, WhatsApp ke. Apakah adab-adabnya yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Tu dia. Okey, tayyib hazal wa. Cukup dulu. Yakfi fi hazal yaum. Yakfi fi hazihi lailah. Kita jumpa lagi. InsyaAllah fi liqa'i akhar.
tusbih ala khair. Okey, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.